you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita tak nak buang masa. Kamar rasa korang dah tahu ni video pasal apa. Kalau korang tak tahu, maksudnya korang tak tengok lagi video yang sebelum ni. So, korang kena tengok dulu video sebelum ni. Lepas tu korang datang balik ke sini, okay? So, video ni adalah sambungan Kamar cakap part 2 daripada kisah sebelum ni, iaitu kisah Syafiqah tentang keris warisan keluarga Syafiqah. Dan macam mana Syafiqah bermulanya boleh nampak makhluk-makhluk tu. Rupanya Syafiqah yang buka keris tu, guys. So kalau korang tak tahu lagi cerita pasal tu, korang kena tekan link dekat description box below dulu. So korang datang sini balik. So kisah hari ni tentang ilmu persilatan gaib. Kalau kita cakap pasal silat kan, semua tahu silat ni adalah satu ilmu pertahankan diri dan untuk bangsa Melayu dulu kan. Maklumlah dulu-dulu kita tak ada pistol, tak ada senapang, tak ada meriam. Nak harapkan polis pun, polis sikit je waktu dulu. Lagi-lagi kalau nak masuk kawasan pedalaman tu, harapkan 2-3 orang polis je yang dapat masuk kawasan pedalaman. Itu pun naik basikal. Jadi bangsa Melayu dulu, atuk-atuk nenek kita, moyang-moyang kita dulu terpaksa mendalami ilmu silat sampaikan tahap diorang ada ilmu batin yang tertentu. Tapi nak mendalami ilmu batin ni ada 2 cara, iaitu dengan cara Islam, satu lagi dengan cara mendampingi ataupun pendamping dan saka. So cara Islam ni selalunya pesilat amalkan amalan tertentu lah, macam berpuasa, berzikir, qiyamul dan sebagainya selama beberapa tempoh tertentu. Dan memang guru akan sangat tekankanlah Islam punya cara dalam setiap anak murid dia. Dan dia bersertakan dengan bimbingan guru yang zahir. InsyaAllah dengan izin Allah, pesilat mampu tumpaskan musuh hanya dengan perkataan La ilaha illallah. InsyaAllah hebatnya. So kalau cara kedua tu, cara yang nak senang lah, pergi hutan, bawa balik saka. Jin tu lah yang akan gerakkan badan kita. Jin tu lah yang gerakkan keris, gerakkan parang. Cukup hari dia akan minta habuan ataupun makanan. So macam yang Syafiqah bagi tahu kan, Pak Long dia seorang guru silat. And masa ni Syafiqah dah faham sikit-sikit bahasa Jawa disebabkan saudara mara dia semua kalau berkumpul memang keluar bahasa Jawa tu. Jadi lama-lama tu faham sendiri. So memang dekat rumah Pak Long dia ni ada satu gelanggang besar tau, khas untuk latih pesilat-pesilat anak-anak murid Pak Long dia lah. Jadi Syafiqah ni selalu pergi ke sana, tapi dia just tengok je lah. Tapi ada satu perkara yang buat Syafiqah ni tertanya-tanya tau, masih confused lagi nak terangkan tentang family dia ni. Sebab menurut Syafiqah, menurut pemerhatian Syafiqah sendiri terhadap keluarga dia, cara family dia ni bukan ke arah silat cara Islam yang Syafiqah terangkan tadi tu, tapi bukan juga nak kata silat guna saka. Jadi Syafiqah agak confused. Dan menurut Syafiqah, dalam silat sangat-sangat menekankan Islam. Dia memang menekankan Islam tu kepada setiap pesilat, setiap ahli pesilat tu. Tapi yang Syafiqah peliknya, diorang bersilat secara Islam, tapi ada juga bantuan daripada jin Islam. Sebab kalau nak panggil jin-jin ni datang untuk bersilat, siap macam ada baca-bacaan tertentu tau. Dan sekiranya tuan diorang ni tak cukup solat, tak cukup puasa, diorang sendiri akan menjauh. Jin Islam tu akan menjauh, tak suka kalau ibadah tak cukup. So kalau jin tu dari wujud yang asalnya adalah seekor helang, gaya pesilat tu akan nampak macam gaya helang. Macam tu lah apa yang Syafiqah dapat daripada pemerhatian dia. Dan pesilat tu tak akan sedar kalau jin tu dah masuk dalam badan dia. Dia cuma akan bersilat tanpa henti sampai jasad tuan dia tu dah terbiasa dengan gerakan silat. So diorang tak akan sedar kalau diorang terpijak kaca ke, terpijak duri ke, bara api ke, sampailah Pak Long Syafiqah bacakan ayat-ayat tertentu. Dan bila diorang sedar, diorang akan rasa semput, penat, sakit kaki,
berdarah. Kadang-kadang pernah sampai pengsan ni guys. Dan macam pernah Syafiqah bagi tahu, jin-jin ni dia akan pilih siapa dia orang nak untuk turunkan ilmu silat tu. So sepupu-sepupu Syafiqah pun ada juga yang join Pak Long dia ni. Syafiqah pula dia cuma tolong, Pak Su dia jaga gelanggang. Takut ada yang terlepas dari gelanggang tu. Sebab kalau ada yang lari, diorang akan masuk ke dalam kebun kelapa sawit, and itu akan memang jadi bertambah susah lah. So nak dijadikan cerita, ada satu malam ni, waktu tu dalam pukul 11.45 macam tu, ada nak pukul 12 malam kan, Syafiqah, Pak Su dia dengan Pak Long dia dan juga sepupu yang lain tengah rehat. Ada biskut lah, ada biskut dengan air teh macam tu kan, Mak Long dia hidangkan. And masing-masing waktu tu tengah berpeluh-peluh. 3 orang sepupu dia ni waktu tu memang dah lembik dah lah. Dah penat sangat waktu tu. Syafiqah dengan yang lain tengah sembang, ketawa-ketawa, makan. Ada beberapa orang je lagi yang tinggal dekat dalam gelanggang tu. Tiba-tiba ada satu suara, "Assalamualaikum." Terkejut diorang semua toleh tengok-tengok. Salah seorang sepupu dia ni dah kena rasuk. And dia dirasuki oleh si Embah yang kawan pernah cerita dekat episod sebelum ni. So waktu tu Pak Long jawab macam biasa kan, "Waalaikumsalam." Dan rupanya kalau si Embah ni masuk dalam badan salah seorang kat situ, dia akan bagi salam dulu. Kalau harimau saka diorang ni masuk dalam badan, diorang akan nampak sebelah mata orang tu akan tutup. Sebab mata si harimau ni buta sebelah. So Pak Long pun gunalah bahasa Jawa untuk berdialog dengan si Embah tu. So Pak Long ni tanyalah, "Kenapa si Embah?" And then si Embah tu jawab, "Dihantar lagi. Kali ni lagi kuat. Dia guna bom musiam pula kali ni. Aku dah minta si belang tu tolong ambilkan dah." Oh my god, kamu teringat tu cerita yang kamu pernah cerita pasal si Tunggal. Kalau korang pengikut setia daripada awal dululah. Tapi tu semua video-video lama. Benda ni kamu percaya sebab pernah berlaku ya dalam keluarga kamu juga, tapi bukan macam ni lah. Cuma banyaknya saka jin-jin daripada keturunan nenek moyang kita yang dulu. Korang rasa siapa lagi yang main hantar-hantar sihir ni kalau bukan bekas isteri ayah Syafiqah? So sepupu dia tanyalah kan, "Kenapa Embah tak ambil sendiri? Kenapa kena si belang yang ambil?" And then Embah tu kata, "Bukan kehandalan aku. Jin bomoh tu kuat. Biar yang kuat berlaga dengan yang kuat." Lepas tu si Embah pun cerita sikit lah pasal si belang tu. So dari sini diorang dapat tahu belang tu umur dia dah 600 tahun. Mata buta sebelah. Dan dia bekas berperang. Wow. And diorang panggil sebelang tu Bagas. Si Bagas. And menurut Syafiqah, kalau nak tahu waktu kita dengan dunia jin lain-lain. Kalau waktu kita 1 minggu dalam dunia, diorang pula lebih kurang 1 jam. So bila diorang masuk dalam dunia kita, masa diorang lama. So pernah lah Atuk Syafiqah kata dulu yang si belang ni antara yang tertua daripada si Mawas dan si Embah. Tiba-tiba si belang tadi tu masuk dalam badan sepupu Syafiqah ni. Tiba-tiba dia ketuk meja tau. Waktu tu si belang bawa bungkusan kain hitam. And si Embah terus buka bungkusan kain tu, and diorang tengok ada 1 botol kaca kecil, ada rambut dalam botol tu, dan beberapa batang rokok, kain perca dan abu. So Pak Su tanyalah, "Ni abu apa Mbah?" Korang tahu tak abu apa tu? Si Embah jawab, "Ini abu mayat budak 41 hari. So diorang semua terkejut. Sampai macam tu sekali bekas isteri dia berdendam nak hantar sihir tu. So si Embah ni cuba matikan sihir yang dihantar tu. And menurut Pak Long, kalau korang masih confused lagi lah, si belang tu, yang saka harimau tu, asal dia daripada keris Atuk Syafiqah. Asal dia daripada keris tu. Sebab tu dia berperang. Dia kata macam saka berperang lah macam tu. So si Embah dengan Mawas tu pula berasal daripada keris nenek dia. Kamu ada cakap orang dulu memang kuat bela saka banyak mendampingi saka. So kemudian saka-saka tu diturunkan ke keturunan mereka pula. Lepas tu diorang ni macam alang-alang tu teruslah tanya salah silah saka-saka ni kan. Dia kata, "Oh Mawas tu keris nenek, bukan ke Mawas ni jaga rumah?" Pak Long kata Mawas ni lah yang Syafiqah nampak ada lembaga duduk dekat atas tiang seri rumah tu kan, dekat bilik Pak Su dia tu. Lepas tu si belang ni cakap, yang si harimau tu, dia kata, si hitam buruk tu
tak boleh diharap. Lepas tu dia tepuk meja kuat-kuat. So itu first time yang Syafiqah terkejut lah. Macam tak sangka pula jin boleh cakap macam tu kan. Siap boleh resist lagi kan. Lepas tu si Mbah pun kata dia tak boleh pergi jauh. Tempat dia di situ saja. Ni air renjis dekat setiap penjuru rumah. Garam ni tabuh kat sekeliling rumah. Pesan dekat dia banyakkan ibadah, baca Yasin, solat jemaah, minta dekat Allah. Aku tak boleh tolong kalau dia tak usaha sendiri. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Tu pesanan daripada jin Islam guys. Selepas dia kata Assalamualaikum tu, jasad sepupu Syafiqah yang kena rasuk tu terus pengsan. And then Pak Long dia suruh Pak Su bawa sepupu dia yang pengsan tu masuk rumah. And Syafiqah perasan yang si belang yang harimau tu, dia rasuk sepupu dia. Waktu dia tengah rasuk badan sepupu Syafiqah ni, dia asyik pandang je Syafiqah ni tau. Tapi Syafiqah buat dek je, dia minum je teh tu kan. Padahal dia dah terketar-ketar, dah takut dah kan. Lepas tu tiba-tiba diorang terdengar bunyi riuh daripada gelanggang silat. Terus diorang semua bangun, kelang kabut pergi kat sana. Dari jauh lagi diorang dah dengar ada suara sepupu diorang ni menjerit. Dia lari dalam semak. Kepung cepat weh, kepung. So diorang dah dapat agak dah. Ada benda lain yang tak diundang datang. Tiba-tiba ada orang kena rasuk lagi. And then dia pandang tepat dekat muka Syafiqah. Dia cakap, kau kacau kerja kami. So Syafiqah terkejut lah, macam tiba-tiba kena jekah macam tu kan. Lepas tu dia tepuk-tepuk tangan dia dekat tanah. Dan dia buat muka yang tak puas hati tau. Lepas tu Syafiqah balas balik, kau siapa? Kenapa kau datang? Jin tu marah dia, Syafiqah marah balik. Tiba-tiba orang yang kena rasuk tu dia cakap, aku. Tiba-tiba dia gelak ketawa besar sambil dia tepuk dada dia kuat-kuat. Lepas tu Syafiqah pandang Pak Su dia. Risau sebab badan yang jin tu rasuk, badan dia dah luka teruk weh. So kesian lah dekat jasad tu kan. Kesian dekat orang yang kena rasuk tu. Lepas tu kau tahu tak jin tu jawab apa? Aku bangsa si Ifrit. Kami semua datang menuntut bela. So dia gelak lagi, memang meremang bulu roma kan. Kadang-kadang jin ni acah-acah je tunjuk hebat. Kita dengar boleh percaya jangan kan. So Pak Long dia terus cakap, apa yang tuan kau buat tu salah. Kami ni berhak pertahankan diri kami. Sebab makhluk macam kau lah ramai manusia yang sesat. Janji-janji kau tabur semuanya cuma untuk membutakan mata manusia. So Syafiqah terkejut sebab salah seorang sepupu perempuan dia yang dari tadi menyorok dekat belakang tolak Syafiqah ke depan. Pergilah weh, dia nak kau. So Syafiqah macam terkejut lah, tak sangka sepupu dia sendiri cakap macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dia rasa ada satu angin dekat situ, macam nak hujan. Tapi angin tu macam tak sentuh dekat Syafiqah. Macam ada satu tembok dekat belakang Syafiqah ni. And bila Syafiqah toleh, tengok-tengok dekat belakang dia ada si belang. Tapi si belang yang merasuki sepupu dia lah. Maksudnya Syafiqah nampak badan sepupu dia, tapi dalam sepupu dia tu ada si belang tu tengah rasuk. So Syafiqah macam blank terus otak dia tau, sebab tengah takut kan. Tiba-tiba si belang tu cakap, Kau semua datang menuntut bela. Matinya sihir tak mendapat. Bangsa kami tak akan terputus menjadi sang penjaga tetap terurus. Tuhan yang satu menjadi penunjuk, bertaubat sebelum mati menjemput. Aku tahu tuan kau ada di sini. Woi, aku tiba-tiba teringat cerita Mat Kilau. Cara dia cakap lebih kurang sama. So masa ni memang Syafiqah tak boleh keluar suara sebab dia terlalu takut. Tangan memang menggeletar gila. Lepas tu Pak Su dia cakap memang dia nampak muka Syafiqah tengah pucat waktu tu. Sebab Syafiqah pertama kali hadap benda-benda macam ni. Lepas tu dia cakap, Aku tak akan ikut cakap kau. Kau berpaling dari bangsa jin. Aku ada Tuhan. Kau tak beragama. Matilah kau dengan dosa. Semoga Tuhan ampunkan kau. so Syafiqah terus lari menyorok belakang Pak Long dia. Takut tengok dua sepupu yang dirasuk tu tengah bergelut tau. Otak tak fikir benda lain, cuma doa supaya tak ada kenduri arwah malam esok. Selama jugalah diorang bergelut sampailah jin yang jahat tu, yang sihir tu pingsan. Orang yang sepupu dia tu pingsan. Lepas tu si belang ni dia tercungap-cungap. Dia cakap, manusia mudah leka, mudah tertipu dengan jin. Bersediakah manusia bertempur dengan ketua musuh Islam? Janji Allah itu pasti. Satu masa dia akan keluar dari perut bumi. Allah laknat jin-jin, tapi kau manusia bersekutu dengan jin. Apa kau tak fikir mati? Bersediakah manusia menanggung azab-azab dosa yang kau buat? Ui, seram lah. Tapi Kama akan meneruskan bacaan ni. Tunduklah pada Allah dan nescaya kami tunduk pada kau, wahai manusia.
Jangan takut dengan jin-jin tadi. Kalau kau percaya Tuhan kau ada, pasti rasa takut kau hilang. Walaupun dengan ucapan La ilaha illallah pun dah menakutkan kami para jin. Ingat, janji Tuhan kau tu pasti. Apa yang kau buat pasti ada balasannya. Kalau tak di dunia, di akhirat itu pasti. Lepas tu Pak Long dia jawab kan, InsyaAllah kami persiapkan diri. Terima kasih Bagas. So yang cakap tadi tu betul lah, si belang. Ingat apa yang aku cakap. Jangan hilang pertimbangan diri. Jangan sesat. Lepas tu si belang tu terus pandang Syafiqah tau. And then sepupu dia pengsan. Sepupu yang si belang tu rasuk dalam badan tu, dia pengsan. Maksudnya si belang tu dah keluar daripada badan dia. And then diorang tengok sepupu Syafiqah yang kena rasuk dengan jin sihir tu memang teruk sangat luka dia. Luka kat tapak tangan, dekat kaki, dekat lengan. And malam tu memang malam yang paling bermakna lah. Memang paling Syafiqah ingat dengan jelas sampai bila-bila. Dan sejak tu si Embah jarang tunjukkan diri. Ada juga dia datang melalui mimpi. Dia tanya dekat Syafiqah, nak tak belajar ilmu ubat orang? Tapi dalam mimpi tu Syafiqah memang laju terus giling kepala. Sebab takut sebenarnya, takut kita terikat perjanjian dalam mimpi dengan jin. Dan sejak mimpi tu si Embah ni cuma datang bila dia rasa nak datang je. Tapi setiap pukul 4 pagi memang dia tetap akan dengar bunyi macam deraman harimau, dengan bunyi rantai kena seret dekat rumah, kadang-kadang dekat atas bumbu rumah. Sampai kan ada jiran Syafiqah cakap kadang-kadang nampak macam ada seorang pakcik tua berlega dekat depan rumah dia, padahal tak ada orang pun. Even kawan Syafiqah sendiri yang pernah datang rumah pun kadang-kadang ternampak juga. Sebab memang ada penjaga lah dekat rumah Syafiqah ni. So Syafiqah berkongsi dengan kita kategori orang yang hijab terbuka ni ada beberapa jenis yang so far dia tahulah. Saat memang ada dia seorang pesakit, dia ataupun dia pendamping, ataupun memang hijab dia terbuka sejak kecil. Masuk pesakit tu macam dia mangsa sihir lah. Kadang-kadang disebabkan sihir, jin-jin dah selalu masuk, memang hijab kita boleh terbuka. Akan mudah nampak makhluk sekitar dia lah. So kalau pendamping tu pula ada makhluk atau jin yang ikut, itu pun boleh bawa risiko hijab terbuka. So Syafiqah kata sejujurnya apa yang si belang ataupun si Bagas tu sampaikan memang ada betulnya jugalah kalau kita fikirkan kan. Ada jugalah pengajaran dekat situ untuk kita fikir semula, renung-renung, muhasabah diri. Kau buat jahat dekat orang, Allah akan balas apa yang kau buat. Dan sentiasa taat dengan perintah Allah. So dekat sini ada beberapa few things yang Syafiqah nak highlight kan, ataupun pesan. First sekali, jangan sesekali sentuh barang orang. Macam dekat sungai, jangan sesekali ambil batu, botol-botol, even kita nampak keris. Kita tak tahu sama ada barang tu ada isi ke, barang biasa ke, tak pasal-pasal saka melekat dekat kita nanti. So untuk pesilat pula, sebolehnya belajarlah dari guru yang zahir depan mata. Sebab kita ni hidup zahir. Kalau ilmu gaib ni takut nanti risiko pada diri kita. So kita tak naklah menyesal seumur hidup atau salahkan diri sendiri sebab pilih jalan yang mudah. Faham? Mendalam betul pesanan Syafiqah. Dan yang last sekali, Syafiqah cuma nak tanya, mana tahu pendapat sama macam orang lain kan. So Syafiqah rasa ilmu silat ni memang tak patut kita ajar pada orang luar. Silat ni semua orang tahu, satu-satunya ilmu pertahankan diri bangsa Melayu sejak dulu sampai sekarang. Cuba fikir kalaulah penjajah kita dah ajar silat dan penjajahan dulu tu jadi balik, kita nak lawan penjajah dengan apa? So ini cuma pendapat Syafiqah lah. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Okay, Kamal bacakan apa yang Syafiqah cuba nak sampaikan. Syafiqah cakap cerita ni mesti korang nampak macam cerita dongeng kan, tapi Syafiqah alami dan ini apa yang Syafiqah hadap. Syafiqah tahu apa yang jadi sebab Syafiqah ada dekat situ. Dan mungkin sesetengah orang tak percaya atau apa, tapi Syafiqah tak kisah, cuma niat untuk share dan memberi pengajaran. Orang takkan tahu dan takkan percaya selagi diorang tak duduk satu tempat dengan kita. Jadi mana yang baik ambillah sebagai pengajaran. Kamu rasa ini satu cerita yang mahal lah. Tak semua orang nak berkongsi cerita tentang keluarga dia kan.
benda ni macam mostly simpan dalam ahli keluarga je. Sebab kalau kita cerita dengan orang terdekat tu, mostly penerimaan tu tak macam kita harapkan. Ada yang mencemooh, ada yang anggap kita ni pelik. So, don't worry Syafiqah, kami peminat Creepy ni sentiasa bersama anda. Kami memahami sebab kami suka cerita-cerita macam ni. And bagi Kamal lah, Kamal suka sebab ada banyak benda yang Kamal macam, wow, subhanallah kan. Macam banyak benda yang aku tak tahu, and benda ni boleh dijadikan sebagai pengajaran. Dan sedikit sebanyak bila Kamal cerita, bila Kamal dengar cerita daripada jin ni sendiri cakap macam tu kan, cakap pasal tak takut ke kita dengar azab Allah, dia sedikit sebanyak menginsafkan Kamal. Kamal tak tahu orang macam mana, tapi kalau Kamal dengar cerita-cerita daripada jin Islam ni, walaupun kita selalu ustaz cakap dengar boleh percaya jangan tu kan, tapi ada few things yang dorang kata benar, kita ambil lah benda tu sebagai pengajaran kan. So benda tu kadang-kadang menginsafkan Kamal jugalah. Kamal jadi macam, ya Allah, takutnya even jin sendiri pun beribadat kepada Allah kan. Aku manusia ni yang lalai ni kan. So Kamal harap video ni banyak memberi pengajaran dekat korang juga. And thank you sangat Syafiqah sebab sudi berkongsi cerita, sudi melapangkan masa untuk type cerita dekat Kamal, untuk kongsi cerita, untuk memberi pengajaran dekat orang luar sana yang sebenarnya Kamal percaya ramai tak pernah alami benda-benda istimewa macam ni. Hanya orang tertentu je yang dapat, hanya orang tertentu je yang Allah pilihkan sebab mungkin korang kuat. Thank you juga yang tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.